Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran. Dan kita hari itu masih lagi dalam bahagian berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 39. Ayat 1 sampai 39. Mana dalam tajuk ni kita sedang bahaskan berkenaan dengan hidayah Al-Quran dan khilafah insan. Hidayah Al-Quran dan khilafah insan. Dan hari itu kita dah bincangkan sampai kepada ayat yang ke-34. Itu perbincangan berkenaan dengan khalifah yang pertama yang Allah ciptakan di muka bumi, itu Adam AS. Dia kena faham satu benda. Dia memang kita kata bila manusia bahaskan macam mana kita hadir ke dunia ini, perbahasan panjang lebar. Kan kita sebelum, kalau kita datang ke dunia macam mana datang kan? Bagi orang yang tak percaya tentang Allah Ta'ala, dia akan cuba datangkan dengan apa? Evolusi lah. Kan? Ameba, protozoa, ikan, biawak burung, burung beruk orang. Dia bayangkan macam tu. Evolve, dia kata. Tapi kita belajar dalam akidah, dan memang kita kata jawapan tu memang setakat ini jawapan yang Allah Ta'ala berikan, dan itu jawapan paling pasti. Kerana bila tak ada jawapan dah. Sampaikan sehatta orang-orang yang bukan Islam ni pun, yang pakar dia daripada universiti yang hebat di dunia, yang tak percaya dengan Tuhan, dia lah sekali terpaksa kata apa, ada makhluk asing buat kita, ada alien buat, kemudian alien terbelah. Ini macam yang saya tahu Richard Dawkins, Profesor Richard Dawkins, dia kata yang tu. Maksudnya ini kita kata jawapan yang melepaskan diri lah. Kata tak boleh jawab kenapa kita jadi dengan teratur, dengan aturan yang bagus dan sebagainya. Tak ada jawapan, maka makhluk asing lah jadi sandaran. Itu masalah dongeng. Tak terbukti langsung pun. Tapi itulah kita kata kena jaga bab ni. Jadi lepas kita bincangkan itu berkenaan dengan bagaimana makhluk yang pertama Allah Ta'ala perintahkan supaya sujud Adam AS jadi, dan kita terangkan bahawa ketika Adam jadi, Allah Ta'ala zahirkan kemuliaan Adam dengan ilmu yang belajar, bukan ilmu wahyu. Kalau yang wahyu punya, ya macam saya katalah, ataupun ilham semua makhluk dapat. Kan ilham semua makhluk dapat. Cuma beza dia, kalau pada para anbiya dia panggil wahyu. Kalau dia kata pada makhluk lain, dia panggil ilham je lah. Beza ilham dengan wahyu ni adalah, wahyu ni dari Allah, ilham ni boleh dari Allah Ta'ala, boleh bukan dari Allah Ta'ala. Bahkan benda tu tak sacred, tidak suci pun. Kadang-kadang ilham tu bagus, kadang-kadang ilham tu buruk. Kan ilham nak buat jahat pun ada, dan sebagainya. Jadi yang kita kata itu, Adam dimuliakan dengan ilmu belajar. Sebab Allah Ta'ala ajarkan Adam AS nama semua benda. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan Adam dengan tanya kepada para malaikat, dan malaikat tak ada jawab. Dan Allah Ta'ala suruh para malaikat sujud lepas tu kepada Adam AS. Dan dalam sujud berkenaan kita kata Iblis tak nak sujud. Dan Iblis ni nama dia Iblis. Nama dia apa? Iblis. Tu siapa pening kepala. Apa nama lain? Tak nama lain. Iblis. Pasal Allah Ta'ala cakap dengan dia, ya Iblis. Allah Ta'ala tanya dia, cakap dengan dia, Iblis. So Iblis lah nama dia. Tapi kita sini dengar orang letak nama macam-macam. Dan Iblis ni adalah salah seekor jin daripada jin-jin yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan dia bukan malaikat. Kenapa dia kena arahan yang sama? Sebab dia duduk dengan malaikat, lepak dengan malaikat, maka Allah Ta'ala arahkan dia. Itu je. Mana macam kita lah, kalau kat Malaysia ni, kita rakyat Malaysia, agung lintas, rakyat Malaysia kena ke tepi. Betul? Orang Myanmar naik basikal sebelah, tak nak berhenti, tak apa. Mana boleh kan, kena berhenti jugalah. Walaupun dia kata saya bukan rakyat Malaysia, still anda berada sini, anda duduk dengan peraturan tempat berkenaan. Kalau rakyat Malaysia yang layak menjadi pemerintah dan memilih pemerintah, kena patuh peraturan, maka anda pun kena patuh jugalah. Tak boleh anda kata tak nak kerana saya bukan rakyat Malaysia. So, jadi macam tu dengan Iblis. Dia bukannya malaikat, tapi duduk dengan malaikat, mana malaikat kena suruh, dia bukan lebih tinggi dari malaikat. So kenapa tak nak patuh? So, Allah Ta'ala berikan alasan berkenaan. Dan dia pula Iblis, itu kita belajar, dia tidak patuh pada Allah Ta'ala kerana satu pengkiasan yang salah yang dibuat oleh dia. Dia kata bila Allah Ta'ala marah dia kenapa tak nak sujud, dia kata ana khairum min, aku lebih baik berbanding dengan Adam. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, kau jadikan dia dari tanah. Walaupun sebenarnya kita kata benda berkenaan bukan kemuliaan. Sebab pertama,
Yang jadikan dia daripada api adalah Allah. Yang jadikan Adam dari tanah adalah Allah. Bukan effort dia. Mana dia jadi daripada api bukan effort yang dia buat. Itu adalah daripada ciptaan Allah Ta'ala. Maka bila orang, bila macam kita mana, dari situ kita dapat pengajaran, tak layak untuk siapa yang bukan effort dia, bukan usaha dia, tiba-tiba dia nak berbangga dengan benda berkenaan. Memang tak boleh lah. Hatta kalau kita punya effort pun kita tak boleh bangga. Ini kan pula benda yang kita tak ada kena-mengena. Bahkan kurniaan Allah Ta'ala automatik. Macam kita lahir anak siapa dan sebagainya, itu benda tu adalah kurniaan Allah SWT, tak boleh dia membanggakan. Atau contoh macam kita lahir ni pandai sikit menghafal daripada orang lain, pun sama juga tak boleh bangga dengan orang lain. Sebab apa? Sebab itu adalah benda yang bukan kita usahakan, bahkan Allah Ta'ala kurniakan. Macam tu je kan dengan iblis. Bila dia buat kiasan, aku lagi baik. Dan kita kata itu pengkiasan dia salah sebab dia rasakan api lagi mulia daripada tanah, atas dasar api ni sifat dia kuat. Tetapi sebenarnya api dengan tanah ni, tanah lebih mulia. Sebab tanah ni daripada kehidupan, api daripadanya adalah kemusnahan, bukan peminasaan. Sedangkan tanah daripadanya apa? Kehidupan, pokok kan dan sebagainya. Maka tanah ini sumber kehidupan, api ini sumber penghancuran sebenarnya. Tapi dia salah faham, dia lihat diri dia apa? Lagi baik. Maka dia Allah Ta'ala murka pada dia dan juga jadikan dia daripada kedudukan yang baik, Allah Ta'ala jatuhkan dia. Baik, kita sambung hari insyaAllah. Baik. Ikut A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Kita berhenti di sini insyaAllah. Baik siapa yang tu buka muka surat mana hilang pula tadi. Okey. Apa? 63. Buka dua muka surat dia hilang dah. Okey, baik. Nombor 3 nombor 3. Baik. 1 dan 2 3. Nombor 3. Mana pula? Okey. Okey. Baik, perenggan saya akan perenggan daripada bawah 1 2 3 yang ketiga dari bawah. Baik, berkata pengarang kita hafizahumullah, sesudah Allah memuliakan Adam, memuliakan Adam, lalu memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, dia memerintahkannya, itu Adam, untuk mendiami syurga bersama pasangannya. Itu dan dia itu pasangan Adam tadi nama dia Hawa. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Untuk bawah kaki bawah tu ada nombor lagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nombor berkenaan dengan bagaimana nama Hawa itu, isteri Adam tu adalah Hawa. Dia bukan rekaan-rekaan. Ni Allah Taala yang beritahu kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi penciptaannya adalah selepas Adam. Penciptaan Hawa adalah selepas Adam. Dan dikatakan Hawa ini jadi daripada Adam. Jadi dari Adam. From Adam. Maksud dia, yang ini timbul tajuk yang bila Nabi SAW sabdakan pada Hajjatul Wada', dia berkata istausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira, mana kamu jagalah wanita ni baik-baik, dia kata fa innahunna khulqan min ad-dur, kerana mereka diciptakan daripada tulang rusuk. Kalau kamu keras menguruskan dia akan patah. Kalau kamu biarkan dia macam tu, dia akan terus bengkok. Benda ni ini tabi'i yang dia akan jadikan. Cuma para ulama kata adakah itu atas zahir lafaz, kerana
Zahir lafaz maksudnya tulang-tulang rusuk apa? Adakah Allah Ta'ala misalkan dengan apa Nabi misalkan dia dengan kecenderungan macam tulang rusuk, ataupun mereka ni memang tulang rusuk Adam AS. Dan banyak pembahasan panjang tentang perkara ni. Sampai ada orang tanya, "Ustaz, kenapa Adam kita ada orang siap bilang dia bilang tulang rusuk dia tak cukup." Kan? Belah kiri kata. Dia siap ada bagi direct orang kata orang kata penjelasan mana Adam tengah tidur, kemudian Allah Taala keluarkan rusuk di belah kiri, kemudian ciptakan Hawa daripadanya. Keseluruhan lafaz yang datang berkenaan detail penciptaan Hawa semuanya adalah dhaif ataupun Israiliyat. Tetapi yang sahihnya macam tadi hadis dalam hadis Bukhari Muslim yang berkenaan Hajjatul Wada, Nabi kata istausu bin nisa'i khaira tu, mana kamu aku nasihat kepada kamu dengan wanita ni untuk yang baik-baik, kerana mereka ciptakan daripada tulang rusuk, daripada dia tulang rusuk tu, benda tu lafaz itu yang paling sahih, lain tak ada. Cuma detail tak ada. Mana adakah memang Hawa daripada tulang rusuk Adam, ada macam tu. Kerana kebetulan dalam Al-Quran Karim dalam surah An-Nisa pertama Allah nyatakan ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Jadi wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Taala yang ciptakan kamu daripada jiwa yang satu. Kemudian jadikan daripada jiwa yang satu tadi pasangannya. Masalah pasangannya tu dijadikan daripadanya, maksud daripada jenis dia ke, daripada bangsa dia sikit, ataupun daripada badan dia. Dan sebab itu kita kata penjelasan ni banyaklah. Pendapat pertama mengatakan bila Hawa isteri Adam, Allah Taala nyatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, dan kami kata pada Adam, uskun tinggallah engkau, wa zaujuka dan pasangan engkau al jannah, dalam syurga. Mana pasangan tadi siapa? Ini Hawa. Cuma masalah sekali macam ni Hawa cipta, bila dicipta, dari apa dicipta, tidak dijelaskan dengan detail. Cuma dia dengan kita manusia ni, kita kata Hawa itu adalah pasangan Adam AS. Manusia macam Adam, hak macam Adam juga. Tak ada benda beza. Yakin. Tapi dalam masa yang sama kita kata yang pertama kata daripada badan Adam. Cuma saya kata tidak ada dalil yang sahih, yang direct menyatakan Hawa ini dicipta daripada tulang rusuk Adam. Cuma Nabi pernah berikan dalam hadis yang sahih Hajjatul Wada, Nabi kata mereka ni, wanita ni cipta daripada tulang rusuk. Dia, apa maksud dia? Adakah sifat atau perangai, ataupun kerana memang betul-betul jadi, wallahu ta'ala alam. Okey, tapi anyway ni kita kata bentuk yang Allah Taala berikan gambaran. Gambaran pertama, wanita daripada Adam, Hawa daripada Adam, maksudnya daripada badan Adam. Dan dikatakan juga daripadanya, itu daripada jenisnya, bukan dari bangsa lain. Bukan pasangan Adam tu ada bangsa manusia juga, bukan bangsa lain. Tak perlu daripada ni, mana manusia juga. Khalaqa minha zawjaha, diciptakan darinya, itu daripada bangsanya sendiri. Zawjaha pasangan dia. Okey, itu pengertian kedua. Okey. Mana dan telah datang ucapan maksud dia dua benda tadi kita tak tahu mana-mana pun tak ada masalah. Pasal bukan di situ ada pengajaran besar. Bukan ada kat situ benda besar untuk kita pegang. Pasal kalau Hawa jadi daripada jenis Adam atau daripada badan Adam sekalipun, still tidak mengganggu taklif kita. Macam solat, puasa, zakat, haji kita, perutusan para Rasul alaihi wasallam tak berbeza pun dekat situ. Tak adalah kalau orang kata Hawa daripada badan Adam, maka dia kurang ke, tak ada. Diberikan hak yang sama, cuma kita peranan yang berbeza. Hak sama, hak hidup, hak makan, hak belajar, hak sama semua. Cuma masalah apa? Macam contoh tanggungjawab. Tanggungjawab beza. Tanggungjawab tak sama. Pasal Allah tak jadikan setiap makhluk yang Allah tak jadikan berbeza fisiologi tubuh, berbezalah peranan. Macam kita lah, kita ada garpu dengan sudu, dua-dua alat untuk makan, tapi jangan suruh garpu buat kerja sudu. Makanlah sup pakai garpu, tengok berapa lama makan. Dua-dua alat untuk makan kan, tetapi masing-masing ada tugas masing-masing. Pisau pun sama juga kan, pisau kan. Makan dia semua utensil untuk makan, tapi bukannya tugasan yang sama. Macam juga manusia ni, kita semua ni manusia, tapi tugasan kita adalah berlainan berdasar pada contohnya Allah tanyakan lelaki dan wanita, perbezaan fisiologi tubuh dan sebagainya, itu berbeza tanggungjawab, bukan berbeza makhluk, bukan makhluk yang lain. Bukan manusia, bukan manusia. Ya, tak ada sebarang apa nas yang menyatakan wanita ni bukan manusia, daripada makhluk lain dan sebagainya, tak. Tapi di akhirat nanti ada pasangan manusia yang bukan daripada manusia. Contoh macam bidadari, dia bukan manusia, maka bukan makhluk manusia, tapi dia adalah pasangan bagi manusia dan jin, dua-dua sekali boleh kahwin dengan bidadari.
Tapi kalau dekat dunia ni tak, manusia, jin. Tak ada dijadikan pasangan manusia daripada jin. Kahwin dengan jin dan sebagainya. Bahkan jumhur para ulama' dia ciri dua, menafikan atau menidakkan. Satu menafikan, mana maksud dia tak boleh berlaku. Satu lagi kata tak, dia menidakkan, maksud dia tak benarkan. Dia menafikan, dia tak benarkan satu, menafikan satu. Pasal contoh macam para ulama yang kata boleh, dia tak benarkan. Contoh macam mazhab dalam Imam Malik rahimahullah tak benarkan. Kerana alasan dia kerana apa? Kerana kalau dia kata itu masalah. Sebab apa? Sebab nanti kan orang buncit-buncit perut. Kenapa? Saya kahwin dengan jin, dia kata. Tak pening kepala ke? Semua jin. Salahkan jin, tak boleh. Yang sebab itu. Dan banyak benda lah. Banyak benda yang merujuk kepada perkara ini. Kalau dia kata orang Melayu, kita kata ada orang mengandung, kemudian hilang anak, kena curi dengan jin tu, kadang keguguran berlaku. Bukannya jin pun. Kan? Salahkan jin pula. Baik. Okey, baik, faham Jadi itu kedudukan masalah isteri Adam Hawa tu daripada mana? Faham Satu pendapat kata dari badan Adam sendiri, disokong dengan dari dalil yang kita kata macam hadis Nabi SAW menyatakan wanita daripada diciptakan daripada tulang rusuk. Tapi ada para ulama kata itu masalah perangai dan tingkah laku, bukannya masalah kejadian itu sendiri. Tapi satu pihak lagi kata yang itulah, dia kata yang wanita ni daripada Adam sendiri, punya kejadian macam Adam sendiri. Cuma berbeza kejadian Allah jadikan. Dan kalau kita katakan tulang rusuk kan kalsium saja. Mana ada kan, kalau betul kan, kalau tulang rusuk kan kalsium saja, tulang kan ada kalsium dengan fosforus. Kan? Kalsium dengan fosforus mana ada dekat situ, ada protein, ada ada benda-benda lain, lemak dan sebagainya, tak kena. Tulang-tulang lah kan. Itu kita kata masalah kalau kita nak fahamkan betul-betul. Tapi asasnya kita kata balik, benda tu tidak memberi faedah, kita tahu ke tak tahu. Faham Okey. Kemudian telah datang ucapan dalam ayat kepada Adam dan Hawa membolehkan mereka makan dari syurga, dari buah-buahan syurga, makan secara mudah lagi luas daripada mana-mana tempat di syurga yang mereka dua inginkan. Allah kata wakula, turun tinggal di syurga, kemudian wakula minha ragadan haitsu syi'tuma, tinggal di syurga dan juga makan dari syurga tu dapat apa dia yang dia nak. Di sini ada garis ada satu peringatan mana kat sini yang point bila para ulama kata Adam alaihissalam dijadikan untuk tinggal di muka bumi pada ayat 30. Tapi bila sampai ayat yang ke-36 yang kita baca ni, dia menyuruh Adam dengan isteri dia tinggal dalam syurga. Tadi kata jadikan untuk tinggal di bumi. Tapi dalam masa Allah kata kepada Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau dan pasangan engkau dalam syurga. Itu meaning dia, maksud dia apa yang berlaku selepas itu memang telah aturkan supaya supaya jadi sebab saja untuk Adam turun. Bukannya Adam sengaja nak langgar perintah Allah Taala. Dan jangan salahkan Adam. Jangan keluar-keluar kata-kata macam kenapalah Adam AS makan buah, kalau kita tak makan kan bagus, kita akan selamat duduk dalam syurga lepak-lepak kenyang, tak payahlah kan. Jangan timbulkan tajuk tu. Tak usah timbulkan. Dan jangan salahkan golongan wanita. Kerana Adam makan buah, kata salahkan Hawa. Memang masalah. Ini paling masalah. Pasal dalam Kristian dalam agama Kristian dia, mereka salahkan wanita. Bahkan disebut dalam Genesis chapter 2. Genesis chapter 2, kalau siapa rajin bacalah. Kalau ada lah. Kalau tak ada jangan cari. Jadi bagi tahu. Mana dia disalahkan wanita berkenaan dengan Adam makan tu kan, Hawa tu digerikan hukuman. Hukuman dia adalah datang period bulan-bulan dan kemudian mengandung. Seriously kan? Kalau dia kata tu bila balik pada agama Kristian sekarang ni, diorang ada masalah. Sebab dia kata Isa AS telah pun datang hapuskan dosa original sin kat dalam syurga berkenaan. Maksudnya kesalahan Adam makan tu kita semua anak cucu tanggung. Tiba-tiba datang Isa hapuskan. Tapi perempuan masih lagi mengandung dan masih lagi datang bulan lepas Isa datang. Maksud dia benda tu tak betul. Kan? Dia orang tak boleh jawab lah. Tersenyap. Pasal kalau Isa datang hapuskan dosa. Dan dosa adalah dosa Adam makan buah itu. Dia kata tanggung. Kita kata tak boleh tanggung. Siapa makan, siapa buat dia salah, dia tanggung. Bukan kita yang kena tanggung. Bapak merompak, anak kita hukum. Kenapa? Kan bapak mencuri, kita tangkap anak dia, kita potong tangan. Mana boleh? Pasal yang mencuri bapak dia kena. Sekarang ni dia bagi dia orang tak. Dosa Adam tu turun-temurun sampai kita panggil original sin. Even orang kata maksud dia perangai manusia yang ada tendensi buat jahat ni pasal Adam jahat. Tak boleh macam tu. Jadi dalam tajuk ni tadi, bila kisah ni dorang faham macam tu, dorang kata pula Isa mati disalib kerana hapuskan dosa manusia. Untuk hapuskan dosa manusia. Dan dosa dimasukkan adalah, bila kata dosa yang sekarang kita buat, dia kata tak bukan ni. Pasal Dosa sana. So kalau kata dosa yang ni, mana buat dosa tak ada masalah.
Tak ada siapa akan hukum kamu kan. Buat dosa tak ada masalah. Kan? Mana buat dosa apa saja, pasal Isa dah hapuskan. Oh, bukan. Dosa mana? Dosa sana. Bila dosa sana pun masalah juga. Sebab apa? Sebab bila dosa di sana dahulu, Hawa dikenakan apa? Hukuman dia kena beranak dan juga datang bulan. So, jadi secara tak langsung apa jadi? Patutnya bila dah hapus dosa, maksud dia hilanglah tanggungan tadi, burden yang kena pada mereka sepatutnya. Pasal kita dalam Islam, macam kita kata Adam turun ke bumi bukan kerana dosa dia. Bahkan Adam turun ke bumi kerana apa? Memang Allah Ta'ala nak atur turun situ. Macam juga Hawa, kalau dia kata dia beranak dan sebagainya, memang Allah Ta'ala aturkan untuk dia beranak, bukannya sebab dosa dia. Diorang kata sebab dosa. Tapi bila datang tajuk ni, diorang kelang kabut, tak boleh buat apa. So dengan sebab itu kita kata dalam Islam, kita faham betul-betul bahawa Adam AS turun ke muka bumi memang Allah Ta'ala aturkan, bukan kerana kesalahan dosa yang dia buat. Tapi Allah Ta'ala jadikan kesalahan itu hanya sebab supaya anak cucu dia dapat belajar. Dapat belajar, itu je. Nanti supaya kita lihat yang haram itu kan satu, yang halal tu banyak, tapi tendensi tu manusia macam tu. Yang haram tu lah disibukkan, yang halal tu dia tak nak kejar. Jadi secara tak langsung kita maksud dia makan secara mudah lagi luas, di mana tempat di syurga yang mereka berdua inginkan. Kemudian Allah Ta'ala melarang mereka daripada makan daripada buah-buahan syurga. Larang mereka daripada makan buah syurga. Larangan ini tu daripada mendekati adalah pelampauan dalam rangkaian memakan. Sebenarnya beliau tak kata wala taqraba hadhihi syajarata. Yang kamu dekati pokok ini. Mana satu pokok je, bukan pokok banyak, satu je. Wala taqraba hadhihi syajarata. Mana dan Allah Ta'ala kata jangan dekat, bukan jangan makan. Dan sebenarnya jangan dekat tu lebih teruk daripada jangan makan. Macam kita dalam masalah apa benda-benda yang haram, dan Islam ni bila jauhi. Jauhi itu maksud dia bukannya setakat buat lagi teruk. Dekat pun tak boleh. Dekat pun tak boleh. Yang buat salah faham baca-baca, Allah Ta'ala kata wala taqraba hadhihi syajarata. Allah Ta'ala kata wala taqula. Yang kamu makan tak. Larang daripada dekat tu sebenarnya lebih dahsyat daripada buat. Larang buat. Tu cara kita kata jangan dekati. Kalau macam jangan dekati tempat berkenaan, maksud dia dekat pun jangan. Apa lagi buat. Itu maksud sebenar. Yang kita salah faham pula baca-baca wala taqraba. Ni agaknya Adam salah faham kot. Tak salah faham. Allah Ta'ala dah bagi tahu pada dia dengan jelas dan nyata, tapi larangan tu hanya pada pokok tersebut. Okey. Dan dia jadikan tindakan tidak menjauhi memakan dari pokok tersebut sebagai kezaliman. Siapa yang tak dekat daripada memakan pun, maka itu adalah kezaliman. Fatakuna minaz zalimin. Okey, baik. Syurga yang Adam tinggal. Syurga ni syurga mana? Pasal ada orang mengatakan ada setengah para ilmuwan menyatakan bahawa syurga Adam ni syurga lain, bukan syurga abadi. Bukan syurga yang abadi. Tapi syurga tu syurga mana? Syurga yang inilah syurga sementara. Sebab syurga betul mana ada larangan. Tapi Allah Ta'ala ciptakan syurga, suka hati dia lah letak larangan. Kan? Mana dia ciptakan syurga, kemudian dia letakkan pada Adam sahaja larangan. Itu masalah dia. Itu hak dia. Kita pula datang mana boleh syurga ada larangan. Lepas tu maksud dia syurga Adam ni bukan syurga yang sama. Mana conclusion kita? Mana boleh macam tu? Mana kita kata benda ni adalah syurga yang abadi, iaitu ia adalah negeri ganjaran orang beriman di hari akhirat nanti. Sebagaimana masyhur sisi Ahlussunnah wal Jamaah bercanggah dengan Mu'tazilah wal Jamaah. Mana kumpulan-kumpulan Mu'tazilah dan kumpulan dengannya. Yang mereka mengatakan bahawa syurga tu bukan syurga yang sama. Dia ada syurga. Bahkan ada kata syurga tu dekat bumi ni sendiri. Dekat bumi ni sendiri. Ini bertentangan langsung dengan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun dalil-dalil yang datang yang daripada Allah, daripada Al-Quran Al-Karim ataupun dari hadis Nabi SAW. Kerana memang kita kata syurga yang dimaksudkan tu, jadi malaikat lepak situ, duduk situ, Adam AS disuruh duduk ke situ, tapi diturunkan lepas tu. Jadi kita kata kenapa bila kata Allah Ta'ala kata turun-turunlah. Turun-turun betul. Memang kita kata kita descend. Kita bukan makhluk bumi ni. Kalau kita kata daripada bumi ni kita jadi, belah mana kita datang, tak ada. Sebab kenapa bila ingat bila kita menuju balik pada kisah dulu kita bincangkan bila Alexander Oparin dia cuba cipta nyawa atas biayaan kerajaan Rusia tahun 50-an start Rusia 40-an sampai 60-an dia cuba cipta nyawa betul. Memang betul-betul dia buat cipta nyawa. Kalau buka dalam ni memang mana Alexander Oparin. Type Oparin je jumpa muka dia. Ada muka sekali. Tapi bila mana dia gagal, lepas puluhan tahun dia buat kerja, Rusia bagi macam-macam benda kepada dia. In the end, dia kata apa? Nyawa dia di atas.
Substance kita buat. Betul manusia ni kita boleh bahas kan. Kita punya badan kita ni macam tulang tadi, kalsium, fosforus. Kita punya daging kita ni daripada protein. Protein daripada 5 unsur. Nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon, sulfur. Okey. Mana benda tu kita boleh sebut satulah, ini jadi ini. Tapi bahan-bahan tu ada, kita ada buat manusia. Nyawa tak ada nyawa. Macam dia orang kata dia orang synthesize acid amino. Letak lumpur, kemudian letak elektrik, bla bla bla, keluar acid amino. Dia building block of life, dia kata. Tapi the life itself tak ada. Jadi Alexander Oparin kata nyawa dari atas. Jadi tahun 2000 dulu ada satu kumpulan kan, saya kata yang klon kambing Dolly tu. Diorang pun nak jadi tumpuan. Bila orang dapat buat benda tu, orang dunia macam wah dahsyatnya sebagainya. Tapi lepas dari tu, bila masuk dalam majalah Times dan sebagainya, ada muka diorang menghadap kan tempat lain. Memang Times saya suka itu. Kalau tangkap gambar orang tu pandang sini, ini pandang sini. Dia pandang yang tu, dia tu pandang yang tu. Lalu kenapa? Dia gaya kot gaya. Kalau pandang pun tak kat depan, tak kat tu, tepi. Selalu kan? Kenapa tak tahu? Tapi anyway, ni lah majalah Times tangkap gambar diorang dan sebagainya. Tapi lepas orang keluar statement ni, sekarang senyap kan? Apa statement dia? Lepas dia bincang, dia kata apa? Kita dibawa oleh makhluk asing. Habis. Sebut macam tu je habis lah. Kan lepas punya banyak ni benda macam tu, teori yang pelik kan? Teori yang tak ada sebarang bukti. Tak ada bukti langsung, tak ada sandaran langsung, cuma setakat idea. Pasal apa? Nyawa kita bukan daripada sini, dia kata. Yang betul, nyawa bukan dari sini. So apa yang kita ada sekarang, mana manusia ni kata Allah Ta'ala turun. Memang syurga tu bukan syurga sini, bukan di bumi ni. Tuan-tuan carilah mana-mana pun takkan jumpa. Ada orang kata kat Babylon lah, ada dekat sekian lah, ada dekat sekian, tak ada. Semua sekali benda tu tadi bukan di muka bumi. Dan tu bahkan Al-Sunnah Jamaah menyatakan syurga tu syurga yang sama. Syurga yang sama. Itu apa? Contoh macam dalam hadis yang datang berkenaan dengan apa? Berhujahnya Adam dan Musa. Hadis. Mana pula ini? Okey. Baik. Jadi contoh macam hadis Bukhari Muslim Dia kata apa? Dia kata apa dalam hadis ni, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtajja Adamu wa Musa, telah berdebat berhujah Adam dan Musa. Faqala lahu Musa, lalu berkata Musa kepada Adam, anta Adamul ladzi akhrajatka khati'atuka minal jannah. Dia kata engkaulah Adam yang telah mengeluarkan engkau, kesalahan engkau dari syurga. Faqala Adam, lalu berkata Adam, anta Musa alladhi istafaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi. Maksudnya engkau lah Musa yang Allah Ta'ala pilih engkau dengan risalahnya dan juga kalamnya. Thumma talumuni ala amrin qudira alayya qabla an ukhlaq. Kemudian engkau mengata engkau mencela aku ataupun engkau tak puas hati dengan aku dengan benda yang berkaitan perkara yang ditentukan ke atasku sebelum aku dijadikan. Kalau dalam hadis yang lain, lafaz yang lain, dia kata dalam hadis ni contoh ini dalam hadis ni an Abi Hurairah anhu qala bersabda Rasulullah SAW, iltaqa Adam wa Musa, bertemu Adam dan Musa. Faqala Musa li Adam, berkatalah Musa kepada Adam, antal ladzi ashqaitan nasa wa akhrajtahum minal jannah, engkaulah yang telah memalangkan manusia dan juga mengeluarkan manusia daripada syurga. Faqala Adam, lalu berkata Adam, anta Musa alladhi istafakallahu bi risalatihi, engkaulah Musa yang Allah pilih dengan risalahnya, wastafaka li nafsihi, dan pilih engkau untuk dirinya, wa anzala 'alaika at-taurah, dan turun kepada Taurat. Lepas tu Musa kata na'am. Qala, berkata Adam, fawajadtaha kutiba alayhi qabla an yakhluquni, bukankah kau dapati bahawa ia telah ditetap ke atasku sebelum aku dijadikan. Kan macam kita baca dalam ayat suratul Baqarah kan, 30 Allah Ta'ala kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lepas tu bahawa Allah Ta'ala kata penurunan Adam berlaku. Maksudnya benda tu bukannya benda yang Adam AS sengaja nak buat, tapi Allah Ta'ala jadikan untuk kita sebagai panduan. Sebab para anbiya, kesalahan mereka adalah untuk apa? Untuk guide bagi manusia ini. Kena faham itu je.
Mereka bukan masalah suka hati. Mereka manusia, betul. Tapi mereka ni untuk panduan. Kalau anda kata mereka ni boleh salah betul-betul dengan perangai mereka sendiri, dan kita ada masalah untuk patuhi semua syariat. Sebab mana satu yang daripada Allah Ta'ala, mana satu bukan Allah Ta'ala? Which one? So kita makan, ini bukan Allah Ta'ala, ni buang. Dan sekali syariat tu tinggal apa? Tak tinggal apa-apa. Kan contoh macam orang terbaca-baca, ini Nabi tu saja nak buat sendiri, habis masalah. Dan ini kita kata kenapa para anbiya itu Allah Ta'ala berikan, jadikan mereka ni maksum. Apa maksud dia? Terpelihara daripada dosa-dosa, kesalahan. Maksud dia apa-apa berlaku dari mereka, walau kesalahan sekalipun, itu adalah panduan. Macam Rasulullah SAW solat subuh lewat, atau terlupa solat 2 atau 4, itu bukan maksudnya Nabi pelupa, tapi itu adalah untuk apa? Guide kita, supaya kalau bangun lewat subuh pun, bangun sila apa? Solat. Jangan tinggalkan alasan kerana apa? Dah luar waktu. Luar waktu dah, macam mana semayang lagi? Ada masalah. Kerana banyak orang salah faham, dia ingatkan bahawa macam tu. Sedangkan kita sebenarnya bila belajar tentang tajuk solat ni, bila Nabi tunjuk macam tu, itu ada kaedah yang diberikan. Bahkan Nabi SAW nyatakan lepas tu, maka Adam telah menghujah Musa. Mana Musa kalah hujah dengan Adam AS. Tapi tajuk yang kita nak ambil adalah apa? Kata-kata Musa kepada Adam, Allah Ta'ala cipta kau dengan tangannya, kan? Allah Ta'ala tinggal, kenapa kau keluarkan manusia daripada syurga? Syurga mana yang dimaksudkan kalau bukan syurga akhirat? Kan syurga yang sama, bukan syurga yang lain. Okay? Jadi tapi kalau kata golongan apa, Mu'tazilah dan sebagainya menyatakan benda berkenaan syurga tadi bukan syurga akhirat, tapi syurga lain. Itu akal. Alasan dia kenapa bukan syurga akhirat? Sebab syurga akhirat tak ada larangan. Dan Allah Ta'ala menjadikan syurga, suka hati dia lah nak letakkan larangan pada Adam AS. Itu hak dia. Kan bukannya kita lah macam, tapi dah cakap syurga tak boleh buat apa-apa. Lah dia pakai akal. Dia pakai akal. Kalau macam tu kenapa sekian? Kalau macam sekian, macam biasa dia main-main kan, dia kata yang keluar dalam ilmu kalam kan. Dia kata boleh tak Allah Ta'ala cipta batu yang dia tak boleh angkat? Allah Ta'ala dia kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala terhadap sesuatu maha berkuasa. Lepas tu boleh tak dia mencipta makhluk batu yang dia tak boleh angkat? So dia kata apa? Kalau tak boleh cipta, dia tak berkemampuan untuk semua benda. Tapi kalau dia tak boleh angkat, dia lemah. Dia macam tu. Sedangkan yang ada limitation, problem dia salah, soalan salah. Sebab soalan tu adalah soalan letakkan limitation Allah Ta'ala macam mana kepada makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala tak ada limit. Kita ada limit. Ada benda kita boleh angkat, ada boleh angkat, sampai kita tak boleh angkat. Gajah yang kuat pun tak boleh angkat semua benda. Datang kita apply pada Allah Ta'ala benda yang sama. Dia soalan macam orang tu kata apa? Abu tadi beranak kat hospital. Satu kawan soalan kedua, lelaki perempuan. Apa masalah itu? Abu tak boleh beranak, dia jantan. Macam mana nak beranak? Jadi soalan salah, soalan tu dah salah. Pernyataan pertama tu dah salah. Soalan kedua lagi silap lah. Soalan kedua tu apa? Lelaki ke perempuan? Lelaki dah salah. Pasal lelaki tak beranak, yang beranak wanita. Kalau Minah beranak kat hospital, tanya anak lelaki ke perempuan? Betul. Cak ustaz tu beranak tadi. Tak boleh. Kan isteri ustaz tu beranak. Betul. Faham tak? Dia punya pasal pernyataan tu dah awal-awal lagi salah. Macam tu bila orang tu letakkan soalan tadi, pasal golongan pakai akal masalah. Dia kata kalau tadi kata macam ni, dia nak hujah balik pakai pernyataan yang apa? Yang Allah Ta'ala letakkan. Contoh macam Allah Ta'ala katakan syurga tu dalam ni apa benda yang nak dan sebagainya. Lepas tu tiba-tiba Adam punya syurga ada larangan. Yang larang dia siapa? Allah. Yang larang dia Allah. Yang cipta syurga siapa? Allah. Dia nak letakkan larangan. Suka hati dia lah. Pada benda tadi untuk panduan kita, bukan masalah syurga ni syurga lain. Faham tak? Bukan syurga berlainan. Bahkan bila orang kata syurga berlainan, dan syurga tu duduk mana sekarang? Kan sibuk cari syurga yang sama. Pun ada juga saya jumpa satu kumpulan manusia, dia kata syurga tu dekat akhirat tak ada. Yang dia kata syurga tu adalah apa? Kebahagiaan dan juga kesenangan di dunia ini. Kalau orang tu dah hidup dia tenang, relax, maksud dia dan syurgalah dia. Sedang dalam syurgalah dia. Kalau dia kata dia susah, sengsara walaupun harta dia banyak, maksud dia dalam neraka. Siapa kata? Allah Ta'ala berikan keadilan satu hari nanti ke akhirat nanti. Pasal dunia ni kita kata Allah Ta'ala jadikan semua benda betul. Jarak bumi matahari betul, kadar air betul, semua benda betul. Pokok betul, semua betul. Satu benda dia tak betul, apa dia? Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Zukhruf. Allah Ta'ala nyatakan, am hasibal ladzina ijtarau as-sayyi'at.
Ijtara'us sayyi'at. Ijtara. Okey. Semoga surah Al-Jathiyah 21. Al-Jathiyah 21. Am hasibal ladzina ijtara'us sayyi'at. Adakah menyangka orang yang buat kesalahan, orang buat kesalahan, an naj'alahum, wa kami akan jadikan mereka kalladzina amanu wa amilus solihat. Kalladzina amanu, seperti orang beriman, wa amilus solihat, juga beramal soleh. Sawa'am mahyahum wa matuhum. Sawa'am mahyahum wa matuhum. Salamullah. Sa'ama yahkumun, buruklah apa yang mereka sangkakan. Buruklah apa yang mereka sangkakan. Depan ni. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihat sawa'am mahyahum wa matuhum sa'a ma yahkumun. Adakah menyangka atau mengira orang yang buat kesalahan di bumi ini, bahawa kami akan jadikan mereka seperti orang beriman dan beramal soleh. Sama macam orang beriman dan beramal soleh. Sawa'am mahyahum wa matuhum, sama saja hidup dan mati mereka. Hidup mati tak ada masalah. Macam di dunia ni Allah Ta'ala beri kebaikan, kan, macam harta banyak, ke akhirat nanti sama juga, tak ada masalah. Orang kata apa? Sa'ama yahkumun, buruklah apa mereka sangkakan atau hukumkan. Allah terangkan lepas tu. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Sedangkan Allah Ta'ala telah ciptakan langit dan juga bumi dengan benar, dengan hak. Maksud dia semua benda betul. Kita tengok keliling kita. Tak ada benda salah. Tak ada benda salah. Macam kalaulah tukar awan ni jadi apa? Jadi gula kan bagus. Gula naik. Kalaulah tak betul. Tanya diri kan. Kalau kita manusia kata semua betul-betul. Laut tu masin pun betul. Kan laut tu masin. Betul salah? Kenapa kena masin? Ya, supaya benda yang mati-mati dalam laut tidak akan busuk dan membunuh kita dengan baunya. Kan benda dunia ni kan kita kata sekali ikutkan logik akal. Kita nak benda sekian. Tapi Allah Ta'ala dah beri benda sekian. Tu layak, betul. Hidung kita macam ni, tak macam ni. Kan lubang dia macam tu. Lepas tu kita hidung tu, lubang hidung kita kan, dia macam tu naik ke atas tau. Dia dari sini, naik ke atas, turun ke bawah. Dia macam tu. Dia bukan straight masuk ke dalam paru-paru kita. Lepas tu kat situ ada pula, semua sekali betul. Bulu mata kita macam tu, tak macam tu. Bulu mata kita kan yang atas macam tu, yang bawah macam tu. Tu betul. Kalau dia kata buat macam tu kan masalah. Kan? Maksud dia semua betul, tak ada masalah. Bumi, langit dan sebagainya, semua binatang apa yang hidup, apa boleh makan, semua sekali ada Allah Ta'ala jadikan betul, tepat. Satu benda kat dunia tak betul. Tak boleh. Manusia ni perangai. Yang baik duduk bawah, yang jahat duduk atas. Lain betul. Sebab kenapa dalam ayat ni Masa Allah kata apa? Adakah menyangka orang-orang yang buat kesalahan, buat jahat dekat dunia ni, kami akan jadikan mereka sama saja dengan orang beriman. Dunia akhirat sama aja. Buruknya mereka sangka kat dunia ni Allah Ta'ala bagi macam-macam. Maksudnya Allah Ta'ala sayang. Yang tu Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala benci dia. So sampai sana nanti Allah Ta'ala lagi bagi baik kebaikan yang banyak pada dia. Kan kisah surah Kahfi tu kan, orang yang apa tak masuk kebun tu, kan dia kata bila masuk kebun dia, wadah khala jannatahu, dia masuk kebun dia, wa huwa zalimul li nafsihi, kan dia zalim pada diri dia. Dia kata apa? Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Aku tak rasa benda ni akan binasa selama-lamanya. Harta dia banyak, 7 keturunan tak boleh makan dia. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Aku tak rasa kiamat akan berlaku. Teruk dah. Kemudian dia ada kepercayaan, wala irduditu ila rabbi. Kalaulah ada kiamat pun dan aku dikembalikan pada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Pasti aku dapati lebih baik berbanding dunia ni, lebih baik lagi tempat kembali. Maksud dia sangka salah. Macam tu juga kesalahan ni, bila manusia menyangkakan dekat dunia ni dia boleh tindak orang, nanti kat sana pun Allah Ta'ala bagi dia duduk atas juga. Ya kan? Tahu tak kata sa'a ma yahkumun. Allah Ta'ala beri contoh, wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Tuhan menciptakan alam ni, dia nakkan semua benda betul. Tiba-tiba satu benda tak betul. Apa? Yang zalim duduk atas, yang tak zalim duduk bawah. Dan tak ada pengadilan ke? Tak, orang kata, kenapa Allah Ta'ala zahirkan benda ni? Tunjuk kepada kita semua benda betul kecuali kita punya muamalah dan perangai kita. Boleh tu jazakul nafsin bima kasabat. Allah Ta'ala zahirkan perkara ni supaya dibalas setiap nyawa, setiap jiwa dengan apa dia kerjakan. Wahum la yuzlamun, mereka takkan dizalimi. Itu Allah Ta'ala ciptakan satu hari yang khas
untuk apa? Diadili semua manusia ni. Pasal kita tengok benda yang tak adil, kita menyampah. Marah kita tengok budak kata-kata orang tua, kan macam kes dulu apa? Budak, orang tua pukul budak, lekang sepak budak kan. Kita tengok, walaupun katakanlah budak tu anak bukan Islam sekalipun, apa kita rasa? Marah kan? Kita marah. Kalau kita ada isu, kita akan ambil tindakan. Okey, kita marah. Allah Ta'ala lagi marah. Allah Ta'ala lagi marah, lagi benci perkara berkenaan. Bila dia marah, tapi beza dia apa? Allah Ta'ala dijanjikan satu hari dia akan balas semua sekali. Sebab kenapa jangan kita rasakan bahawa dunia ni segala-galanya. Susah kita kat dunia, kita kata inilah dia hukuman Allah Ta'ala kepadaku. Jangan. Pasal benda tadi bukan macam tu. Allah Ta'ala tak aturkan dunia macam tu. Pasal dunia ni untuk tempat sementara sahaja. Bahkan kalau anda kata orang tu susah kat dunia, dari akhirat dia bahagia, dia tak rasa kerusahan kat dunia ni sebagai apa benda sekalipun. Ada hadis yang datang Nabi SAW menyatakan ada manusia ni yang akhirat nanti kan, mana bayang ke syurga dengan neraka macam mana. Manusia paling malang dekat dunia, paling malang dekat dunia, dicelupkan sekali celupan dalam syurga. Dibawa keluar balik, Benda tak tanya dengan dia, pernah tak kau rasa sebelum sebarang kepayahan? Tak pernah ya Allah. Mana dilupakan semua sekali kesusahan dekat dunia sebab satu detik dalam syurga. Satu detik dalam syurga. Kemudian seorang lagi yang macam-macam kenikmatan dapat dekat dunia, dia tak nak celupkan neraka satu celupan je. Benda tak tanya dengan dia, ada tak sebelum ni kau dapat sebarang kebaikan? Tak pernah ada kebaikan yang kau dapat. Dia hilang semua rasa nikmat tadi. Bayangkan macam tu sekali. Itu yang betul syurga dia. Ini dunia ni bukan. Adalah pula dunia dia kata syurga tak ada. Syurga ni adalah apa manusia tu punya perasaan. Mana boleh macam tu? Arash Allah dalam hati kita. Ada masalah lagi. Itu masalah semua sekali. Istilah-istilah yang dipakai yang dalam apa sufism dan falsafah yang cuba untuk jadikan apa benda tu pakai akal. Okay, tak pakai dalil. Dalil kata syurga lah. Bukan syurga tempat lain, syurga sana. Ada syurga, ada neraka, ada balasan. Itu adalah keadilan Allah Ta'ala yang mutlak, yang tak ada siapa akan terlepas. Dunia ni boleh terlepas. Kita tipu, masuk mahkamah, bohong-bohong dan sebagainya, lepas. Forensik pun boleh tersilap, biasalah. Tapi bila kita menang dalam mahkamah, jangan kita sangka bahawa mahkamah ni kita menang, benda jadi halal, tak. Itu Nabi kata barang siapa aku putuskan untuk dia sebarang hak daripada apa saudaranya, hak seorang Muslim, maka ketahuilah aku sebenarnya putuskan dia satu keping tanah daripada neraka. Dikir bila ada orang bertekak daripada Nabi SAW berebut tanah, Nabi hukumkan tanah berkenaan pada satu pihak. Kemudian Nabi kata aku hanyalah manusia, mungkin adilkan kamu. Ni hujah dia lebih kuat daripada seorang lagi. Barang siapa yang aku putuskan untuk satu hukuman, satu hak, maka daripada hak saudara dia, maka tahuilah aku putuskan sebenarnya bukan putuskan hak, tapi putuskan apa? Neraka. Sebab benda tu di hari akhirat tetap tidak akan apa? Jadi halal. Akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Tu kena faham betul-betul. Banyak orang salah faham bab ni, dia ingatkan bahawa apa dunia ni segala-galanya. Salah. Salah. Faham? Jadi bila kita kata syurga yang disebut ni, syurga Adam tinggal tu syurga yang asal. Dan bahkan kita sekarang nak balik dan syurga yang sama, kita kena dapat approval yang sama lah. Kalau dia kata Adam terkeluar dengan satu dosa, kita nak balik dengan banyak dosa. So macam mana? Sebab tu Allah tak jadikan semua ibadat kita buat, dan tak jadikan Islam ini, akidah ni, kita dibersihkan daripada dosa-dosa dengan amal ibadat yang kita laksanakan. Diajar kepada kita oleh Nabi SAW, supaya kita dapat balik ke syurga balik dengan keadaan apa? Tidak ada lagi dosa yang tertanggung. Kalau ada kesalahan, buat kebaikan pula. Itu sebagai counter. Wa atbil hasanata sayyi'ah. Mana kalau dia kata kita ada buat kesalahan, buat kebaikan balik lepas tu. Kamu akan padamkan kesalahan tadi. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan segala keburukan. Buat amal ibadah yang baik, dia akan baiki balik. Adapun taubat untuk benda-benda yang dosa besar, kena taubat. Ni kita baca lepas ni. Baik. Adapun jenis pohon berkenaan. Mana N dia hilang? Nampak N? Hilang pula N. Pokok apakah itu? Apple ke anggur? Kan ada orang kita dia, pokok apa yang Adam tak boleh makan tu? Mana ada? Ia tidak datang dalam Quran, tidak pula dalam sunnah yang sahih. Pokok apa? Buah apa? Buah apakah? Apa forbidden fruit? Is it apple? Is it grape ke apa? Tak disebut. I thought the name was pokok punya nama is berkenaan. Bukan, pokok berkenaan. That tree. Adapun pokok berkenaan, maksudnya pokok yang tak boleh makan tu, ia tidak datang dalam Quran, tidak pula dalam sunnah yang sahih. Tidak ada faedah kita tahu pun. Kan kita tahu pun tak ada benda. Pasal apa? Bila Allah Ta'ala larang dekat syurga, benda tu dalam dekat syurga je lah. Sekali tu dan kita tahu pun tak apa. Kalau dia kata Allah Ta'ala ayat itu dalam masa yang sama,
taruh kalau buah-buahan yang dekat dunia ni, yang kita kata tidak memabukkan, tidak haram kita makan dan sebagainya kan. Itu dalam Quran dah kita baca hari tu. Allah nyatakan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maksudnya semua buah-buahan kat dunia ni selagi mana tak mudaratkan, makan. Kita tak mudaratkan, makan. Halal. Buah tu berduri ke, berambut ke, berbulu ke, makan. Tak ada masalah. Tapi kalau anda kata benda tadi bukan daripada yang dari syurga, katakanlah kita tahu buah tu buah rambutan. Katakanlah buah tu buah rambutan. Tapi ayat Al-Quran dan surah Al-Baqarah, contoh ayat Al-Quran yang lain, contoh surah Al-Baqarah yang kita baca tu 21, 22, ayat 22. Kau tak nyatakan dan ayat 22 Allah nyatakan alladzi ja'alakumul arda firasya. Tuhan Allah Taala yang kamu kena sembah adalah Dia yang menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan. Was samaa binaa, langit sebagai binaan. Wa anzala minas samaa'i maa, dia turunkan daripada langit air. Fa akhraja bihi, dan dikeluarkan dengan air berkenaan. Minas samarat, daripada buah-buahan, segala buah-buahan. Sebagai apa? Rizqan lakum, rezeki untuk kamu. Dan tak ada larangan untuk kita makanlah. Itu maksud dia. Jadi tak timbul tajuk. Katakanlah apple sekalipun, jangan makan apple sebab apple lah buah-buahan dalam buah yang Adam dilarang makan. Janganlah macam tu. Apa? Apple, Adam's apple macam-macam. Besarnya apple, besar penumbuk tu je lekat kat situ. Dan macam-macam benda. Ini konsep yang salah Jadi kita tak tahu buah tadi pun tak mengapa. Bahkan tiada faedah besar dalam mengenali buah berkenaan. Berkata At-Tabari, dan tidak ada sebarang pengetahuan di sisi kita berkenaan pohon. Manakah ia secara khusus? Manakah pohon itu secara khusus? Which pokokkah yang Allah Ta'ala larang Adam makan? Tahu pun tak guna. Pasal itu larangan yang one time. Allah Ta'ala beri pada dia sebagai ujian dan sebagai peraturan di syurga itu untuk dia ketika itu. Adapun selepas akhirat nanti, syurga yang satu lagi tidak ada lagi larangan dah. Tak ada lagi kat situ sekatan dan sebagainya. Makan apa kamu nak dan sebagainya. Tapi itu Allah Ta'ala jadikan itu untuk cubaan bagi Adam dan pengajaran bagi kita. Okey. Kemudian ayat-ayat berkenaan menyatakan sudah itu apa yang ditimpakan kepada Adam dan Hawa, di mana syaitan menggelincirkan mereka berdua, iaitu mengalihkan mereka berdua daripada pohon tersebut, lalu ia menjatuhkan mereka kedua ke dalam kelinciran dengan sebabnya. Maksud dia macam ni. Bila Allah nyatakan fa'azallahuma syaitanu anha, lalu syaitan menggelincirkan mereka berdua daripadanya. Daripadanya tu apa, dari pokok ke dari syurga? Okey, itu dua pendapat. Ada kata dengan pokok itu digelincirkan Adam daripada syurga, ada kata digelincirkan Adam daripada syurga terus. Itu tak ada masalah, itu masalah bahasa, kaedah bahasa je lah. Tapi pentingnya di sini yang kata karakter syaitan tu muncul. Itu yang saya kata terangkan itu. Ayat 30 sampai 37 kan. Daripada awal ayat berkenaan kan tuan-tuan baca, jumpa mula karakter Allah Ta'ala, kemudian malaikat, kemudian Adam, kemudian Iblis, kemudian isteri Adam. Tiba-tiba sampai ayat yang kita baca sekarang ni, fa'azallahuma syaitan. Originally ada 5 aja kat situ. Syaitan tak terlibat. Yang lawan tak nak sujud pada Adam adalah Iblis. Itu para ulama macam kita terang itu, Iblis namanya, syaitan sifatnya. Dia bukannya nama. Syaitan bukan nama, bahkan manusia pun akan dipanggil sebagai syaitan kalau degil tak nak beriman. Binatang pun dipanggil syaitan kalau ada sifat macam tu. So jadi syaitan ini adalah sifat, bukannya nama. Syaitan adalah sifat, bukannya nama. Yang salah faham. Jadi disebut syaitan ni tadi gelaran pada Iblis selepas dia kufur, selepas dia ingkar. Sebelum dia ingkar, Allah tak nak panggil dia dengan wahai Iblis, wahai Iblis. Wahai Iblis wahai Iblis. Allah tak nak panggil dia wahai syaitan. Bila syaitan ni gelaran selepas dia ingkar dan kufur. Lepas tu siapa saja yang beri perangai macam dia, dipanggil sebagai syaitan. Ya, faham Okey. Dia kata dia mengalih dan lalu menjatuhkan mereka berdua ke dalam kegelinciran dengan sebab pokok berkenaan. Lantas ya. Dia mengeluarkan mereka berdua dari kenikmatan yang mereka berdua berada di atasnya. Kan Adam dan Hawa diberikan Allah Ta'ala kenikmatan, makan apa nak, buat apa nak dalam syurga ni, jangan dekat satu pokok je. Tapi mereka berjaya diajak oleh Iblis untuk buat perkara berkenaan, syaitan untuk buat berkenaan. Dan dia kata sesungguhnya telah datang perincian penyesatan syaitan kepada mereka berdua dalam ayat-ayat yang lain. Contoh dalam ayat suratul A'raf, Allah Ta'ala nyatakan surah A'raf ayat yang ke-20, 20 sampai 22, Allah Ta'ala nyatakan fawaswasa ilahimus syaitan, maka telah muwaswas kepada mereka berdua syaitan, liyurahuma ma wuriya min sawatihima, untuk perlihat pada mereka berdua apa yang dilindung daripada kemaluan mereka berdua. Okey, wa qala, dan syaitan kata kepada mereka berdua, ma nahakuma rabbukuma, tidak Tuhan kamu berdua larang kamu berdua, antilkuma syajarata, daripada pokok itu, illa, melainkan
antakuna malakain, bimbang kamu berdua menjadi dua malaikat. Au takun khalidin, atau kamu jadi daripada dua makhluk yang kekal. Fawaswasa ilmu syaitan, lalu syaitan dia ni kata apa? Lalu syaitan apa? Waqasamahuma, dan disumpah pada mereka berdua, inni lakuma laminan nasihin. Aku untuk kamu dua adalah sebagai apa? Sebagai pemberi nasihat. Adam alaihissalam terpedayalah dengan pertama sekali dia baru jadi. Baru je created. Tiba-tiba datang ada makhluk tipu di atas nama Allah Taala. Kan? Tipu. Sumpah dengan nama Allah Taala. Sumpah dengan Allah Ta'ala, dia hanya penasihat saja. Adam pun terpengaruh lah. Adam terpengaruh. Dari terpengaruhnya Adam AS, sedangkan Allah Ta'ala dah kata, itu musuh kau. Sebelum daripada Adam tertipu, Allah Ta'ala dah bagi tahu dia adalah musuh. Tapi Adam, ialah pasal pertama, nature, Allah Ta'ala nak menjadikan kita keluar. Tapi kita kena belajar. Belajar kat situ bahawa apa? Dalam keadaan kita, dalam kenikmatan pun, kadang-kadang kita boleh lagi dikeluarkan. Maksudnya dalam masjid pun, Masjid Nabawi pun, Masjid Makkah Haram pun, tuan-tuan sekalian, masih lagi syaitan boleh kacau. Kalau Adam dan syurga nampak macam-macam boleh dikacau, ini kan pula kita yang kat dunia ni, macam-macam benda boleh kacau kita. Jadi elakkan, maksudnya jangan terlampau rasa safe. Faham? Memang kita kata dalam kenikmatan tadi masih lagi Allah Taala berikan peluang untuk disesatkan. Mana Adam alaihissalam ketika itu disesatkan dengan waswas, sebab kita terangkan hari itu, bahaya utama syaitan kepada kita adalah waswas. Was-was, bukannya bahaya utama dia gigit perut, kembung, gigit tengkuk, sakit, duduk atas tengkuk ke, kepakkan leher ke, tak ada. Bukan itu. Jadikan keluar ni ke, sihir ke, bukan. Yang paling bahaya adalah was-was. Bahkan sihir tu was-was lah. Orang tu nampak benda tak ada, diwaswaskan dia kepada diri syaitan. Syaitan waswaskan. Sebenarnya bukan bahaya betul balik kepada benda macam kan, hantu datang terbang, tak ada. Jangan takut itu. Paling bahaya daripada dia ke atas kita adalah apa? Gangguan, merasakan benda salah itu betul, benda jahat itu baik. Itu masalah. Kan kita buat jahat tapi kan, kita langgar perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, tapi kita rasa kita betul. Memang itu paling besar. Itu paling besar. Jadi macam tadilah Adam AS, dia nampak lihat malaikat ni bagus, elok. Jadi syaitan perdaya dia dengan cara apa? Dia gunakan sentimen perasaan Adam tu. Kan Adam tengok malaikat cantik dan sebagainya, dia kata Tuhan kamu tak larang kamu berdua dari pokok ini, melainkan bimbang kamu berdua akan jadi apa? Dua malaikat. Ataupun kamu jadi makhluk yang kekal. Adam tengok benda tu, Adam rasa kan tenang, tapi tak buat lagi. Sehinggalah waqasamahuma, dia bersumpah pada mereka berdua, inni lakuma laminan nasihin, aku untuk kamu dua sebagai pemberi nasihat je. Aku nak advice je, kau tak dengar sudah. Macam saya jual barang pencik ni, cik tak nak tak apa. Kan? Jadi orang tu pun macam ambil lah, dia start tu ambil lah sebenarnya. Okey. Lepas tu dalam ayat Al-A'raf. Okey, dia kata tadi sama. Dia kata wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Lalu dia iblis tadi telah syaitan tadi telah tunjukkan mereka berdua dengan apa? Dengan tipu daya. Falamma dhaqa syajarata, bila mereka dua rasa je dia makan je buah berkenaan, dari pokok berkenaan, badat lahuma sawatuhuma. Nyatalah pada mereka kedua kemaluan mereka berdua. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dan mereka berdua mula menutup di atas kedua-dua kemaluan mereka berdua dengan apa? Daun-daun syurga. Ini ada juga dalam falsafah pelik kan, dalam idea orang-orang berfalsafah. Dia kata sebenarnya Adam dan Hawa tak ada nafsu. Makan buah, barulah dia tiba-tiba tahu malu. Ini yang dalam fahaman Bible contohnya, dia orang kata buah yang Adam makan tu buah makrifat, buah knowledge. Bila makan, dia tahu baik dan buruk. Makan je dia tahu dia telanjang, mula dia malu. Kalau dia tak makan, dia tak tahu baik dan buruk. Ini benda yang salah. Dalam Islam kita kata Adam AS dimuliakan dengan ilmu, bukan dimuliakan dengan apa? Dia bukan dijatuhkan dengan ilmu. Tapi ada orang rasa dijatuhkan dengan ilmu. Sebab ada orang saja jadikan idea of mengetahui benda macam ni pengetahuan belajar ni adalah kesalahan. Knowledge adalah benda pertama kesalahan Adam AS. Tu buka dalam Bible chapter 2 tu yang terangkan. Pada buah tu dia kata buah knowledge. Dia dalam Genesis book comparative religion
Kalau cerita-cerita kan tak tunjukkan masalah juga. Orang kata, iya ke ustaz ni? Kan? Dia ustaz belajar bahasa Arab, bukan belajar bahasa Inggeris. Lepas tu kenapa macam dah mana tahu, kan? Memang orang akan ni lah. Okey. Okey, dia kata jap. Okey. Tak ada ni. Chapter 2:16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Itu bahasa lama, apa, Shakespeare punya bahasa. Dia kata, dan Tuhan, itu Tuhan command, apa, arahkan orang ramai. Aku terjemah pasal terjemah lah. Okay, of every tree of the garden, mana daripada pokok daripada syurga tu, kau, you, to you, may, ialah boleh freely eat, makan sesuka hati. Okay, macam tadi lah. Okay. Kemudian apa? But of the tree of knowledge, tahu tak? Tapi pokok dia apa? Makrifat, pengetahuan, of the good of and evil. Mana pokok pengetahuan bagi tahu baik dan buruk itu, thou shall not eat of it. Kau jangan makan buah tu. Seriously, kan? Kesalahan pertama Adam apa? Makan buah knowledge. Mana buah yang menjadikan dia tahu baik dan buruk, jangan makan. Maksud dia, jangan tahu baik dan buruk, biar jahil selama-lamanya, tak apa. Nampak tak silapnya? Tapi ini yang didoktrinkan oleh orang Kristian pada rakyat dia, pada masyarakat dia. Tak faham pun dan kitab pun tak apa. Kan? Pasal knowledge ni is actually the evil. Ini kesalahan pertama Adam. The first wrong Adam buat adalah makan buah knowledge. Dia kata kan, and the day apa? And for the day thou eatest, pada hari kau makan dia, thereof thou shall surely die. Kau makannya kau pasti mati. Tapi ada tak mati pun. Yang die, kata die apa, mati apa, spiritual. Tapi yang kita kena faham sekarang, apa, dilafazkan apa mati tu bukan mati, maksud dia matilah. Kan? Dia tak mati pun, kan? Okey, itulah dia sebut depan sikit, kan? Baca baik, kita baca sampai depan tu memang bila iblis datang, kacau ni katakan, and the rib which ni taken from the man made in woman, kan, ambil rusuk dan sebagainya, kan? Woman, panggil woman dan sebagainya. Okey. Dalam tajuk ni kan dia kata, okey. Okey, ni dia kata, for God does not say that the day of, then their eyes shall be open. Dia kata, the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Kau makan buah tu kau tak mati pun sebenarnya. For God does know lah, that in the day, dan pada hari, ye eat thereof, kau makan buah tu, then your eyes shall be open, and ye shall be as God, knowing good and evil. Seriously, kan? Tahu baik dan buruk tu salah. Ikut agama Kristian, tahu baik dan buruk itu adalah tak elok. Kita Islam ni kita belajar untuk tahu baik dan buruk. Datang orang tahu baik dan buruk tu salah. The knowledge is actually the first sin Adam buat. Tapi mana boleh? Kan kita tak logik, kan? Seriously, are you playing, kan, dengan manusia, kan? Kita baca macam ni and you following the scriptures. Kalau kita bagi Kristian, kan, kau follow benda ni ke? Kadang word of God, lepas tu jadi macam ni. Makan buah knowledge, kau dosa. Seriously. Tak logik. So jadi dengan sebab itu kita kata, dalam Quran terangkan betul-betul. Yang bila iblis ajak makan, dia tak kata benda tu. Bahkan pasal Adam AS ketika masuk syurga dah berilmu. Turun dari syurga pun dah berilmu. Bukan cakap macam orang tak ada bahasa. Kan, orang hutan bukan. Adam turun tu ada ilmu. Ini dibayangkan orang tu duduk sibuk dia pakai cawat dan sebagainya. Adam berilmu. Kan dia turun masuk syurga pun berilmu. Orang tak cakap dengan dia. Bukan tak faham, dia faham. Tapi itulah iblis datang dalam Islam, tak, dia bukan kata bukan buah tu knowledge. Dia kata buah tu pengekalan, buah tu jadikan malaikat. Nampak? Jadi benda tu yang kita kata yang dipakai. Jadi bila mereka jatuh je pakaian mereka, memang bukan tu, memang mereka ada pakaian. Pasal Allah sebut dalam ayat 27, libasahuma, pakaian, dia ada pakaian dia. Tapi bila dia pakai buah tu, hilang kemuliaan dalam syurga, jatuh mengena kelang kabut dia, cari daun syurga untuk tutup apa dia punya kemaluan, bimbang malu, timbul rasa malu. Tapi asalnya tadi bukan masalah malu tak ada. Malu tu ada, cuma baju tu pun pakai. Memanglah tak ada masalah. Bila jatuh baju, mulalah kelang kabut. So Allah Ta'ala berikan dia, pasal Adam dah berilmu, Allah Ta'ala berikan dia arahan. Dan Allah Ta'ala akan arahkan dia kalau dia tak memayis. Tahu? Tak tahu beza baik dan buruk. How can Allah Ta'ala kata jangan dekat ini kau akan jadi orang yang zalim? Maksud dia zalim tu dia faham.
Bukannya datang tu tak faham. Macam budak-budak. Makan buah, tahu macam-macam. Ya. Dalam Al-Quran dia tak sebut buah kan, dia sebut Dia pokok je. Tahu. Tapi biasa je lah. Kalau dia pokok, kita unggis apa? Unggis daun dia. tak ada buah tak. Ya, tahu. Minas syajarah tu para ulama kata apa? Daripada masalah buah tadi tu, buah atau daripada pokok tu, jadi kita makan apa? Buah lah. Hasil dia. Kita akan makan pokok tu sendiri. Dalam Al-Quran dia tak sebut makan pun, dia cuma mendekati, jangan mendekati. Fa'akala minhuma tu. Fa'akala minhuma tu. Fa'akala mana tadi? Ya, okay, dia kata ni ya. Okey. Dia kata nada mana? Okey. Falamma dhaqa ni. Dalam ayat lain fa'akala minhuma. Mereka makan daripada pokok minha. Fa'akala minhuma, makan. Dia bukan ni main makan. Bukan dekat satu benda. Itu sebab kita kata tadi larangan dekat is actually untuk menunjukkan benda tu teruk sangat. Allah kata dalam Al-Quran, dia kata wala taqrabuz zina. Allah kata la taznu. Jangan dekati zina. Bukan jangan berzina. Pasal the word jangan dekati tu menunjukkan lebih teruk daripada apa? Any jalan untuk dekati, jangan hampiri. Kan maksud saya, bukan semestinya buah tu daripada pokok tu. Makanan tu dalam surga. Ini bukan makanan. Memang tak sebut pokok. Maknanya dalam Saya faham akak bertanya apa. Maksud akak saya tahu. Bila nak kenakan literally pakai lafaz tadi, jangan dekati pokok. Pokok tu kita makan daripada apa? Daun dia ke, batang dia ke, akar dia ke, dan something, anything else macam tu. yang Allah suruh makan tu makan apa yang ada dalam. Ini bukan ni pokok tu. Satu pokok tu yang kita kata, yang masalah pokok tu yang dekat. Yang diorang zaqa, dia orang kata falamma zaqa syajarata. Bila mereka zaqa ni, zaqa kak, akak kita kata dekat kak. Zaqa ni. Akak takkan kata, kita akan kata zaqa, zuk rasa ni, bukan pegang. Ni bukan zaqa. Zaqa ni Makan. rasa dengan lidah tu, zuk. Bukannya datang dengan pegang, bukan dekat, bukan dengan situ. Maknanya tafsir yang sebenarnya. Saya faham lah, bukan masalah tafsir tu. Saya faham akak maksudkan apa. Tapi bukan macam tu cara dia. Tafsiran Al-Quran kita tengok refer balik pada keseluruhan. Jangan baca satu ayat, kita apply pada semua. Pasal semua, kalau kita kat sini kita baca suratul Baqarah, tapi sedang kita terangkan, kita pakai suratul A'raf. Kita tu nak bakal baca dalam suratul Baqarah, dia surah yang dekat sahaja. Dalam suratul A'raf, akak baca sekarang ni. Falamma dhaqash syajarata. Bila mereka rasa saja pokok berkenaan. Dari formula pokok tadi rasa apa? Tu para ulama kata biasanya buah lah. Kalau kita rasa batang dia, memang ada pokok batang. Ada orang kata batang pokok bawang. Tak makan akar. Kan akar bawang ni kita makan bawah dia. Ada pokok kita makan batang. Apa pokok kita makan batang dia? Tebu. Ada pokok kita makan daun dia. Macam pokok dia lah, pokok kayu ubi dan sebagainya kan. Ubi kayu. Tapi kalau dia kata ni, kita kata pokok tu memang kita kata buah-buah lah. Pokok-pokok, biasa pokok tapi bahagian apa tak tahu. Cuma biasanya para ulama kata biasanya pokok ni buah lah. Bukannya pokok tu datang dengan meaning lain. Tapi bila akak kata tak makan, dekati pokok. Dekati itu Allah Ta'ala gunakan phrase jangan dekati sebab nak tunjukkan dekat pun tak boleh, apa lagi makan. Maksud dia dekat tak boleh, apa lagi makan. Itu sebab kenapa bila syaitan datang ajak mereka berdua, dan dia kata apa? Bila dia tu, dia ajak sampai mereka makan. Ajak sampai mereka makan di pokok tadi. Makan apa? Tak tahu. Maknanya zat tu tadi berbeza pendapat, ada berbeza. Bukan berbeza pendapat, itu melafaz dia. Tak ada perbezaan pendapat. Masalah bahagian apa, yes. Kalau akak kata, Ustaz, kenapa kena sebut buah? Kenapa tak batang? Ada yang saya akan cakap, memang Allah Ta'ala kata tak sebut ada makan bahagian apa. Daun dia ke, batang dia ke, buah dia ke, akar dia ke, tak tahu mana satu. Itu betul. Tapi masalah makan, yes, makan. Tak dia kata tak makan, memang makan. Akak tak ada kata macam dekat pokok. Tak, dekat pokok tu dia kata the phrase of jangan dekati. Para ulama faham bahawa maksud dekati tu apa? Dekat tak boleh, makan lagi tak boleh. Contoh macam kita tak boleh pegang perempuan kan, bukan mahram. Tengok tak boleh, orang tengok pun haram. Tengok dengan hajat saja, dengan apa, contoh macam nak kahwin, kan kita dalam masalah melihat orang lelaki tengok wanita yang bukan mahram dia. Dia boleh tengok berapa sebab je. Mahram-mahram dia boleh tengoklah. Kan, tapi ada kawasan-kawasan tentu. Tapi kalau wanita ajnabi daripada dia, tak ada hajat untuk tengok dan sebagainya, tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Tengok tak boleh, salam tak apa. Macam mana salam tak apa? Tengok tak boleh, salam tak apa. Faham tak? Bila orang kata gunakan apa? Tak apa salam, tak ada nafsu. Bukan masalah tu. Tengok pun tak boleh. Kan macam Nabi SAW bila tengokkan perempuan tu datang, dia kata, ya Rasulullah, aku hadiahkan diri aku pada engkau.
Allah dan Rasulnya. Hadiahkan dia aku serah dia aku pada engkau. Lepas tu Nabi pandang dia atas bawah. Lepas tu Nabi alihkan muka. Bila Nabi alihkan muka tu, para sahabat para ulama kata maksud dia apa? Ketika nak tengok untuk kahwin, pandanglah. Bila tak ada, dia tak payah. Itu maksud dia. Mana dan macam tu ayat Quran yang datang nak nyatakan wala la taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Bukan masalah jangan tak berzina. Berzina kita tahu okey, jangan dekati zina. Mana jalan percakapan, pandangan, pendengaran, apa benda, surat, apa benda saja, SMS, teks dan sebagainya yang mendekati pada zina tu adalah haram. Walaupun kita kata tak berzina lagi pun, tak sentuh pun dia lagi. Jarak jauh, seorang dekat apa Siberia, seorang dekat mana Antartika, apa Kutub Selatan dan sebagainya. Still tak boleh. Sebab tajuk dia bukan masalah apa. Masalah buat, dekat pun jangan. Itu Allah Ta'ala kata jangan dekati. The phrase of jangan dekati dalam Quran Karim, maksud dia bukan masalah dekat pokok terus jadi jahat, tak. Dia untuk larangan yang melampau. Ketika selagi Adam tak sentuh pokok tadi, dekat, syaitan dah ajak dekat. Tapi masalah apa? So makan pula. Tu yang kita katakan faham tu, masalah makan je, tapi masalah apa dimakan. Ya, kalau orang kata apa benda dimakan ustaz? Dan saya akan cakap bahawa para ulama tak sepakat berkenaan apakah yang dimakan. Ada kata buah, kan, ada kata batang, mungkin daun ke pokok. Cuma orang kata makan dari pokok berkenaan, darinya. Kan, dari pokok berkenaan. Yang kita rasa apa, kita pakai apa interpretasi sendiri, gunakan maksud dia apa? Dekati tu dah salah, bukan makan pokok. Tak, dekat tak ada benda lagi. Dia makan. Pasal Allah Taala larang daripada makan. Cuma Allah Taala gunakan frasa jangan dekati. Macam Allah Taala nyatakan berkenaan dengan tajuk apa? Arak. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min syaitan fajtanibuh. Sungguhnya wahai orang beriman, sungguhnya innamal khamru arak, wal maisiru judi, wal ansab berhala. Masa tu berhala tenun nasib. Okey, wal ansab apa berhala, wal azlam tenun nasib, rijsun min amri syaitan, najis perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhilah ia. Jauhilah ia. Mana jangan dekat pun sikit. Dekat pun tak boleh. Dekat pun dah salah. Tapi kita kira dalam tajuk ni dosa dia adalah pada orang yang buat betul. Dekat tak ni lagi, tapi Allah Taala kata dekat pun jangan. Jauhi benda berkenaan. Tu beza sikit. Kalau anda kata makan benda ini makan, yes betul, ada percanggahan pendapat. Pasal apakah ia buah ataupun pokok tu punya batang, ataupun dia ada kata apa? Bawang, ada kata bawang. Pasal bawang ni kan Nabi kata barang siapa apa makan buah pokok ini jangan makan dalam masjid kami. Ada kata bawang tu makanan yang dilarang. Wallahualam, tak tahu benda. Yang pentingnya pokok tu tadi mereka makan, lalu badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifana alaihima min alaihima min waraqil jannah. Mana bila mereka rasa je pokok berkenaan dan terdedah untuk mereka berdua, kemaluan mereka berdua, dan mereka mula mencari, mengutip daun-daun, menutup ke atasnya daripada daun-daun syurga. Wa nadahuma rabbuhuma, dan menyuruh mereka Tuhan mereka berdua, alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah tidak aku larang kamu kedua daripada pokok berkenaan? Wa aqul lakuma, dan aku kata kepada mereka berdua, kepada kamu berdua, inna syaitan lakuma, maksudnya syaitan untuk kamu berdua adu mubin, musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Mana start situ? Mana maksud dia? Memang Allah Ta'ala ada larang, tapi Adam AS dan Hawa langgar. Tapi dengan tadilah kita kata hasutan syaitan kepada mereka berdua. Sekejap dan surah Taha ayat 121. Surah Taha kat sini pakai zaqa. Kalau anda kata dalam surah Taha, Allah Ta'ala gunakan dengan lafaz yang memang lafaz makan. Surah Taha ayat 121. Saya rasa keliru sebab ayat awal kata makanlah semua. Wah, lepas tu tiba ada larangan satu. Memang tak, itu yang kita kata keliru bukan kat situ, sebab Allah Ta'ala berhak menentukan apa dia nak. Itu salah faham bila orang kata mana maksud dia tak boleh makan. Tak, memang makanlah, makan. 121 tengok untuk ayat ni. Okey. Dalam surah surah Taha ayat 121 tengok Allah nyatakan fawaswasa ilaihi syaitan. Okey. Ayat yang satu lagi kita akan baca. Fawaswasa ilaihi syaitan, lalu mewaswas kepadanya syaitan. Qala, dia kata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syaratil khuld. Nak tak aku tunjuk engkau kepada pokok pengekalan? Itu yang orang kata apa, pokok khuldi. Khuld tu maksud dia kekal abadi, pokok kekal abadi. Kan tadi dalam surah Araf 2 dia sebutkan janji dengan pakan buah tadi ada 2. Pakan pokok tadi ada 2 benda dia akan dapat. Jadi malaikat atau jadi makhluk yang kekal. Dalam surah Taha disebutkan satu je, iaitu apa?
kekal. Dia kata hal adulluka ala syatil khuld wa mulkin la yabla. Nak takkan aku tunjuk pada engkau pokok pengekalan, pokok kekal abadi dan mulkin kerajaan la yabla, yang tidak akan binasa. Ya. Lepas tu dia kata fa'akala minha, lalu mereka berdua makan minha, daripada pokok berkenaan, daripada nya tu pokok tu. So bila kata makan dari pokok tu, makanlah. Cuma masalah kita kata makan apa. Dan kita bincangkan sikit. Orang Kristian kata buah kan? Dia kata buah. Actually dia orang kata buah. Tadi buah. Day off lah, yelah. Kita menyalahi mereka dalam benda perkara ni. Tapi daripada batang pokok yang kita makan biasanya apa? Buah lah. Memang ada zaman kita sekarang ni makan bubi kayu pakai akar. Sama, tapi masalah sekarang ni pokok kita makan apa? Dari pokok kita makan apa? Tu tajuk kena faham. Bila Allah kata makan, then what do you eat? Bila dalam syurga nanti Allah Ta'ala berikan kita semua nikmat daripada buah-buahan. Pokok tu adalah buah-buahan, bukan padi, gandum, beras dan sebagainya. Betul tak? Makan kan? Bila kita ni kan wafakihatan kutufu hadaniyah, semua tunjukkan buah-buahan. So itu yang benda paling mudah sebenarnya kita faham. Kalau dia kata yang tu kena masak dulu, kena sekian dulu, kena grind, kena gandum kan, kena macam-macam benda. Dia yang ni tak payah proses, ambil makan. Yang ambil makan macam tu saja biasanya buah. Kalau dia kata tebu pun nanti kena potong lagi, tak. Yang ambil macam tu makan terus. Buah je. Dari pokok akar kena korek dulu. Kan, masa tak makan ni. Dan daun. Kadang-kadang kata daun boleh jadi ustaz. Tu pula nak makan daun. Anything yang ada makan dari pokok berkenaan, buah adalah benda paling dekat sebenarnya. The nearest makan, bila kata fa'akala minha, lalu mereka dua makan dari pokok berkenaan. Apa kita bayangkan? Tu je dia. Makan dekat dengan tajuk lain. Masalah kita menyalahi orang Kristian bukan sampai kita tinggalkan. Diorang apa yang diorang agama diorang, kita nafikan apa tahu? Nafikan berkenaan dengan tajuk apa? Contoh macam conclusion. Akhirat sama. Adam jadi di syurga, diorang percaya benda sama. Cuma detail. Detail tadi. Itu kita elakkan. Yang contoh macam detail dia, buah tadi. Detail daripada buah tadi apa? Buah knowledge. Itu yang kita nafikan. Bukan masalah kalau kita buah. Tak ada masalah makan buah pokok tadi. Masalah tadi, buah apa? Dia kata buah apa? Buah knowledge. Makan buah tadi, tahu baik dan buruk. Itu kita akan sama dengan orang. Sebab Adam AS masuk syurga dalam keadaan mumayyiz, tahu baik dan buruk. Allah Ta'ala kata jangan buat. Allah Ta'ala kata ini musuh engkau. Maksud dia mumayyiz. Dia tahu bezakan baik dan buruk. Bukan macam budak kecil, umur berapa tahun tak kerti, makan buah baru jadi pandai. Salah. Itu kena bezakan. Pasal memang lafaz akala tu datang dengan akala. Cuma masalah yang para ulama bahaskan apa? Apakah yang dimakan dari pokok tadi? Batang ke? Daun ke? Buah ke? Tapi namanya buah lah. Kalau dia kata yang lain tadi kena masak dulu. Jadi itu beza dia. Yang lain tu itu yang paling tepat. So apa? Makan dari pokok berkenaan. Tapi apa? Itu dicanggahkan. Makan apa? Dicanggahkan. Tapi dari pokok berkenaan, yes, makan. Makan memang makan. Tak tahulah dia petik daun gigit ke Allah. Apa dia makan, dia makan. Okay, yang Kristian betul saya kata, yang kita kata tadi, apa dia kata? Dia orang bayangkan benda tu makan, jadi tahu baik buruk, mata terbuka, kemudian apa? Terus, malu rupanya apa? Bogil. Dia ada ahli falsafah, ada yang Mu'tazilah sebagainya. Dia kata manusia ni sebenarnya memang dalam syurga tu tak tahu baik buruk. Makan buah tu, tiba-tiba terus tahu baik dan buruk. Ini jangan jadikan jadi kita punya syariat dan pahaman kita. Sebab Adam AS diberikan Allah Ta'ala ilmu sebelum masuk syurga lagi. Masuk syurga memang dah ada ilmu. Turun dari syurga pun masih lagi ada ilmu. Dia alim dah. Bahkan dimuliakan ke atas malaikat dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Bukan atas dasar ciptaan badan dia. Tak. Dia dimuliakan dengan ilmu yang dia ada, pengetahuan yang dia ada. Faham Okey. Serta firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taha ayat 120 yang kita baca tadi. Okey. Fawasawasa ilahi syaitan, dan mewaswas kepada syaitan. Wa qala, dia kata hal adul ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syaratil khuld. Nak aku tunjuk kau pada pokok yang kekal abadi, mana hidup selama-lamanya, wa mulkin la yabla, dan juga kekuasaan yang tidak lenyap. Ini yang kata-kata iblis, dan Allah Ta'ala nyatakan itu fa akala minha. Mereka berdua makan daripada pokok berkenaan. Okey. Jadi telah mengisyaratkan tempat-tempat lain daripada kisah berkenaan bahawa iblis telah dihalau daripada syurga. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat lain, Allah Ta'ala keluarkan dia dari syurga setelah dia enggan sujud pada Adam. Allah Ta'ala nyatakan contoh dalam surah Sad ayat 75 78. Allah Ta'ala nyatakan, qala ya iblis, ma mana'aka an la tasjuda bima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apakah yang menghalang kau untuk tidak sujud kepada makhluk yang ciptakan dengan tanganku? Astakbarta, adakah kau sombong? Am kunta minal alin, adakah kau jadikan makhluk yang tinggi?
tinggi sangat sampai tak boleh sujud dah. Terlampau tinggi sangat kedudukan sampai malaikat sujud kau tak sujud. Okey. Qala, berkata iblis, ana khairum min. Aku lebih baik berbanding dengan dia. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, kau jadikan dia dari tanah. Allah Taala kata qala fakhruj minha fa innaka rajim. Ya, keluar daripada dia, engkau adalah makhluk yang kekal. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin, yang kata engkau adalah laknat sehingga hari kiamat. Sekejap, ni kena ni sikit. Ku Allah Taala ni besar. Okay. Jadi kita akan sampai tajuk kenapa tajuk ni ditulis itu. Jadi secara tak langsung memang kita kata iblis diusir daripada syurga. Kan Allah Taala sebut dalam ayat surah Sad 75-78, iblis dikeluarkan daripada syurga. Kerana ini telah mengkaji para ulama mengenai macam manakah dia waswaskan Adam sedangkan dia terusir dari syurga. Dan mereka menyebut mengenai beberapa kebarangkalian. Ada beberapa sebab, beberapa cara. Kan kalau dia keluar, macam mana dia masuk dalam syurga balik untuk ataupun macam mana dia dapat hasut Adam. Kan macam dia hasut Adam. Okey, mereka berkata jumhur para ulama mengatakan dia hanyalah dihalang masuk ke dalam bentuk kemuliaan sebagaimana dimasuki syurga ni oleh para malaikat. Tapi tidak dihalang masuk dengan cara mewas-waskan. Maksud dia memang dia usir. Ya, tapi kadang ada orang kena usir pun datang balik kan. Dia macam itulah. Maksud dia diusir dengan daripada kemuliaan, tapi tidaklah maksud dia sekat, ada pengawal halang dia masuk, tak ada. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dikatakan dia berdiri di pintu lalu menyeru mereka berdua dari jarak jauh. Oh, Adam. dia berjarak jauh dah. Adam awak dalam syurga, dia berjauh. Dan juga ada yang katakan dia mengutuskan pengikutnya lalu mengizinkan mereka berdua daripada syurga. Tapi Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Sebab apa? Yang ketiga tu actually pasal seolah kita kata ada makhluk lain bersama dengan iblis ketika di syurga, sedangkan tak ada. Yang ketiga tu yang ketiga tu sebenarnya relate kepada apa dalam Bible. Yang dikata dalam Bible apa? Ular, the serpent kan. Ular tu adalah orang suruhan bagi iblis tadi. Dia datang ajak Adam untuk makan buah berkenaan. Tapi sebenarnya kita kata ilmu Allah Ta'ala saja yang mengetahui, tapi pendapat pertama yang paling nyata sebenarnya. Yang dalam surah Al-A'raf kan, Terus? yang menyebutkan yang tujuh tu syaitan. Jadi yang tadi Ustaz kata syaitan adalah sifat, bukan makhluk. Jadi mungkin syaitan itu berada dalam diri Adam. Tak boleh. Tak boleh. Kita terangkan itu bila dalam konteks ayat tadi, kan Al-Baqarah kan kita bincangkan. Saya kata iblis nama awal, nama dia. Karakter nombor 6 keluar, lepas tu syaitan. Maksud dia tidak lagi dipanggil sebagai iblis. Tak dipanggil. Mula-mula Allah tanya, ketika Allah tanya dia, kenapa tak nak sujud, Allah kata, ya iblis. Tapi lepas tu akak turun bawah, Allah Ta'ala kata, dan dia yang buat kerja, sesatkan Adam. Ketika tu Allah Ta'ala kata, syaitan. Dia makhluk yang sama, cuma dipanggil dengan gelaran syaitan setelah dikufur. Setelah dikufur, dia kufur, dihalau, maka dipanggil dia sebagai syaitan. Dia tidak lagi ada kemuliaan. Dengan sebab itu nama dia syaitan, dipanggil syaitan. Allah Ta'ala kata dalam Quran surah apa? Dan surah Al-A'raf ayat 27. Allah kata apa? Ya Bani Adam. Kalau akak buka 17, 18, 19 awal, ayat awal, akak dengar perbualan tu Allah Ta'ala panggil ya iblis, ya iblis. Tapi bila sampai ayat ke-27, Allah Ta'ala kata apa? Ya Bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakum syaitan, janganlah syaitan perdaya kamu. Kama akhraja abawaykum minal jannah, macam syaitan keluarkan kamu, keluarkan dua bapa kamu daripada syurga. Maksud dia yang buat kerja daripada syaitan. Sedangkan bila Allah Ta'ala kata pada Adam, syaitan untuk kamu adalah musuh nyata. Kalau anda kata bukan iblis yang tunjukkan, siapa yang tunjukkan? Mestilah iblis. Takkan ada makhluk lain pula. Ketiga, the third person. Iblis tak terlibat, syaitan satu lagi. Kan bila Allah Ta'ala kata, inna syaitan lakuma, syaitan untuk kamu, kepada kamu berdua. Ni syaitan untuk kamu berdua, aduwwum mubin. Atau aduun fattakhidhu aduwa. Mana dia syaitan ni untuk kamu adalah sebagai musuh. Ambil dia sebagai musuh. Maksud dia syaitan, mana syaitan dimaksudkan? Takkan ada makhluk ketiga pula, sedangkan yang tak nak tunduk pada sujud kepada Adam ketika itu hanya iblis. Tiba datang kita kata ada third person pula datang. Mana boleh? Mana bila kita lafazkan macam tu, itu ada masalah. Sebab apa tahu? Kita mengatakan ada makhluk lain selain daripada yang kita sebut tadi. Tak 5 akal karakter, kemudian datang ke 6 bukan balik pada mana-mana. Satu makhluk lain, tak terlibat pun kisah tadi. Sedangkan Allah Ta'ala kata pada Adam, ini adalah musuh kamu. Maka Allah tak tunjuk.
Inna hadza lakuma. Ini Allah Ta'ala tunjukkan ni. Maksud dia makhluk tu itulah dia. Mana ada makhluk lain? Cuma tidak lagi dipanggil dengan kemuliaan, dipanggil dengan syaitan. Kalau dikata tidak, dipanggil dengan gelaran mereka lah. Macam apa Yahudi keliling Madinah. Kalau Allah Ta'ala nak pujuk mereka, Allah Ta'ala panggil dengan Ya Bani Israel. Kan? Tapi bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah apa, dalam apa ayat surah Al-Baqarah ayat 14, bila Allah Ta'ala nyatakan apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila orang munafik ni berjumpa orang beriman, mereka kata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Bila mereka bersendiri dengan syaitan-syaitan mereka. Orang munafik boleh syaitan ke? Tak. Tapi syaitan dimasukkan Yahudi. Tapi Allah Ta'ala tak gunakan wa idza khalau ilal yahud. Tak. Wa idza khalau ila syayatinihim. Syaitan-syaitan mereka. So gelaran syaitan tadi dikenakan kepada siapa saja. Bahkan iblis dia tak ada rank dah. Ranking dia hilang terus. Panggil syaitan je. Tu bila kita a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kena pada semua. Bukan pada syaitan yang ni, syaitan itu, bahkan bapak syaitan apa iblis yang besar tadi pun kena juga. Maknanya iblis ni seko je lah. Dia seko je. Dia tak banyak, dia seko je. Bahkan ketika mana kisah syurga tu dia seko je. Dia seko, dia seko jin daripada jin-jin yang banyak. Jin banyak, tapi seko jin ni seko ni dibenarkan duduk dengan para malaikat. Dalam kelas kita yang sebelum ni kita ceritakan, dibenarkan duduk dengan malaikat. Lalu dengan duduk dengan malaikat tadi, bila malaikat kena sujud, dia tak nak sujud. Dia bukan malaikat, tapi dia lepak dengan malaikat. Dia jin je. Tapi seekor jin daripada jin yang banyak. Lepas turun ke dunia, dia ajaklah jin-jin yang lain untuk ikut dia. Dan bahkan sebahagian manusia ikut dia. Menjadi apa? Tentera, bagi tentera dia. Bekerja untuk dia, menyesatkan manusia. So, berjayalah. Tapi dia seekor je asalnya. Asal dia seekor je. Dia lah melahirkan benda tadi menjadi besar. Dan sebenarnya, dia seekor je. Bukan banyak. Bahkan dalam perbualan apa konteks ayat Quran dan hadis Nabi, dalam syurga tu itu je yang ada. Tak dibincang bidadari. Tak ada. Kan tanya dia. Tak bincang bidadari, tak bincang yang lain. Bincangkan berkenaan dengan tadi 5 karakter tadi. Permulaan penciptaan Adam. Yang ada Allah Taala, para malaikat, kemudian apa iblis, Allah Taala, para malaikat, Adam, iblis, isteri Adam. Kemudian yang keenam itu syaitan. Dia bukan ni makhluk lain. Dia makhluk yang sama. Ya, jangan silap faham. Pasal kalau orang salah faham ni, dia kata iblis bapa syaitan, syaitan anak iblis. Itu salah. Pasal kita tak bila manusia ni kan, kita kata macam digelar syaitan tadi, iblis beranakkan dia, tak. Kan dalam surah An-Nas kita baca kan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita minta perlindungan Allah daripada makhluk yang mewaswaskan dalam hati manusia, yang mereka terdiri daripada jin dan manusia. So itulah makhluk dia, bukan benda lain. Jangan kita salah faham. Banyak salah faham ni menyebabkan kita ingatkan dia ada satu ni sekian, ada ranking lah. Tak ada. Dia hilang ranking langsung. Allah Ta'ala panggil dia iblis ketika mana tengah soal jawab. Lepas tu syaitan. Tak ada dipanggil lain sebagai syaitan je. Tapi sebelum daripada tu Allah Ta'ala panggil dia wahai iblis. Maksud dia iblis tu nama dia yang mulia. Allah Ta'ala tak panggil ya iblis, tak kepada ya syaitan, tak ada. Maknanya manusia yang ada sifat macam iblis tu. Ya saya. Bukan setakat tu saja. Hatta binatang pun, dalam hadis Nabi SAW dia panggil binatang-binatang seperti anjing gila sebagai syaitan. Dan kalau jengking sebenarnya panggil syaitan. Sebab syaitan tu apa? Sebab dia memang tak ada, mana orang boleh ajar anjing gila. Anjing gila kan, kita nak ajar pun dia dah, dia gila. Anjing gila kan. Kan anjing dah gila kan, anjing gila tu tak boleh ajar dah. Dan memang dia actually kerja, dia akan serang siapa saja. Tuan dia akan gigit, semua sekali dia gigit. So tu kena faham betul lah, anjing gila kan. Dia tak boleh ajar. Bila tak boleh ajar, syaitan. Kalau manusia ni dia boleh terima ajaran. Adam AS dia diajar, anak cucu patut boleh diajar. Ada yang tak boleh belajar, ada masalah. Tak boleh diajar, tak dapat pengajaran, tak dapat pengiktibaran, tak boleh mengambil faedah daripada apa-apa yang disampaikan, maka dia syaitan tu sama je. Tak ada beza. Faham eh? Okey. Jadi pendapat berkenaan tajuk iblis masuk dalam syurga balik ke, ataupun bisik kat pintu ke, ataupun hantar wakil dia, itu pendapat yang datang. Allah Ta'ala saja mengetahui mana satu yang betul. Tapi yang pentingnya benda tu berlaku. Memang diwaswaskan ke atas Adam oleh iblis dengan cara-cara, dengan kata-kata tadi, tapi dengan cara yang kita tak tahu. Okey. Telah berpendapat sekumpulan daripada ahli tafsir bahawa larangan adalah terhadap pohon, tiada larangan lain. Bukan jenis seluruhnya. Maksudnya pokok itu saja, bukannya pokok-pokok yang lain lepas tu. Mana ketika dalam syurga tu, kalau itu saya kata, kalau apple lah, apple syurga itu je. Itu pokok itu je. Lepas tu nanti bila masuk syurga balik tak ada larangan dah. Pasal Allah Ta'ala jadikan kisah itu untuk pengajaran kita. Pasal Adam nak kena keluar syurga, tapi cara keluar tadi bukan direct, supaya anak cucu dapat pengajaran. Jangan buat benda yang merugikan masa depan kita, maksud dia.
Kan benda tu seronok sekali je, tertipu, tapi kita apa? Malang sepanjang masa. Tapi kita jangan kata apa kita ni malang. Allah tak letak kita untuk ujian. Memang kita kena turun dekat dunia. Kadang syurga tak ada ujian lah. Nak diuji siapa? Okey. Zahirnya adalah memakan dari pohon berkenaan dalam keadaan terlupa larangan. Maksudnya apa, bukanlah apa dari semua jenis. Zahirnya dia itu Adam memakan dari pohon berkenaan dalam keadaan terlupa larangan dari memakan daripada pokok berkenaan, serta dalam keadaan terlalai dari mengingati larangan berkenaan. Dia terlalai. Okey. Dan bukannya sengaja nak menyalahi. Bukan dia sengaja nak apa? Lawan Allah Ta'ala. Tak. Dia bukan macam tu. Mana perbuatan Adam, dia bukannya tidak apa, dia sengaja nak lawan Allah Ta'ala. Okey. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Taha ayat ke-115, ayat atas tadi kan. Kita ambil 120 kan. 115. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Walaqad ahidna, demi sungguhnya kami buat perjanjian ila Adam, kepada Adam min qabl, sebelum awal lagi, sebelum itu lagi, fanasiya, lalu dia terlupa, walam najid lahu azma, kami terdapati dia ada keazam. Maksudnya dia bukan sengaja berazam untuk melanggar perintah Allah Ta'ala. Kata orang tegur berkata Ibnu Abbas mengtafsirnya, hanyalah dinamakan insan manusia ni dipanggil insan kerana dia dijanji kepadanya lalu dia terlupa. Dia buat janji lalu dia terlupa. Maka insan tu benda nasihat, maksud dia terlupa. So Adam terlupa, maka tak ada masalah dia terlupa. Okey. Okey, berhenti situ. Pasal yang baru ni akan datang kita akan masuk pada bahagian lain, termasuk dengan tajuk apa? Tajuk taubat. Dan juga tu kita tinggal kat situ. Baik, kita berhenti kat situ Ya. Saya faham, boleh saya faham macam ni Ustaz. Maknanya syurga Adam dengan syurga kita ni sama. Bezanya persekitaran masa syurga masa Adam tu dan syurga bila manusia dia adalah berbeza. Betul. Maksud dia apa yang Allah Ta'ala arah pada Adam ketika itu khas untuk Adam. Bahkan tak ada lagi waktu tu, tak ada bidadari, tak ada sekian. Bila Allah Ta'ala ciptakan lepas daripada Adam AS diturunkan, boleh perjanjian Allah Ta'ala untuk jadikan janji. Apa Allah Ta'ala janji untuk kita, lepas tu Allah Ta'ala jadikan. Sebab isu yang tadi itulah yang saya ada perdebatan juga antara kawan-kawan. Ya. Macam mana syaitan boleh masuk balik dalam syurga. Jadi jawab pemahaman macam tadi tu betul, boleh tak? Betul. Pasal actually environment tadi berbeza. Pasal memang iblis kan, dia memang lepak dalam syurga. Cuma masalah kan degil. Allah Ta'ala tak musnahkan dia time tu juga. Dan dia tahu Allah Ta'ala takkan sekian. Seriously, makhluk yang Allah Ta'ala kata sujud kan, suruh sujud, tak nak sujud. Sedangkan dia tahu Allah Ta'ala cipta Adam, ada neraka, ada syurga. Dalam syurga dia lepak, dia berani lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh keluar. Dia keluar tapi apa? Dia berkelilau lagi kat situ. Kan dia boleh apa kan? Dia tak takut. Kita masa tu mungkin kita bayangkan dia kena usir, dia pergi dunia. Oh tak, itu salah. Pasal turun lepas tu, pasal ayat Allah kata qul nahbitu minha jami'a, kami katakan turunlah kamu semua. Itu ayat lepas ni. Lepas Adam diterima taubat, lepas tu diturunkan semua sekali. Itu ayat yang lain. Itu dengan iblis sekali. Dengan iblis sekali turun. Tu Allah kata ihbitu. Allah tak kata ihbita. Kalau Allah kata ihbitu, maksud dia kamu semua, dia 3 ke atas. Kalau dia kata Allah kata ihbita, pasal bila Allah kata pada Adam dan isteri dia, makanlah kamu berdua. Ukula. Kan? Kula. Dan tinggallah, makanlah. Wala taqraba. Tapi bila Allah suruh turun, ihbitu. Qul nahbitu, kami kata turunlah kamu semua. Itu tajuk dia, maksud ketika itu iblis termasuk sama dalam pernyataan berkenaan. Allah kata kamu ni ada permusuhan. Bukan antara Adam dengan isteri dia. Adam dengan apa? Dengan iblis. Itu nanti kita bincang di ayat berikutnya. Okey baik kita berhenti kat sini. Okey baik, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.